Malam ni kita cerita pasal menulis buku. Jadi sebelum kita masuk ke bab tu, saya nak remind tugasan setiap orang. So everybody mempunyai tugasan. Setiap bulan itu kita perlu buat maintenance, ya. Maintenance itu 995 semua orang, okay? Dan itu dibayar pada 1 hari bulan. Semua orang. Dia tidak kisah tarikh dia join. Tidak kisah tarikh dia join. Tidak kisah tarikh dia join. Dia punya masa bayaran maintenance bagi semua orang sama, iaitu pada 1 hari bulan. Of the new month, bulan baru lah. Bulan baru. Okay, contoh seorang yang join pada 1 hari bulan. Dia join 1 hari bulan. Dia punya bayaran maintenance ialah 1 hari bulan. Orang yang join pada 15 hari bulan. Dia punya maintenance ialah 1 hari bulan. Sama, tuan. Tidak ada beza. Orang yang join pada 25 hari bulan, dia punya maintenance 1 hari bulan of the next month. Sama. Orang yang join pada 30 hari bulan, dia punya maintenance 1 hari bulan. Okay? Dia tidak ikut tarikh masuk. Bukan. Okay, masa maintenance ini, tarikh maintenance itu tidak mengikut tarikh ini. Tidak. Berapa hari bulan pun tuan-tuan join, tetap dia punya tarikh bayaran untuk maintenance ialah 1 hari bulan. Always the beginning of the month. Semua orang, siapa saja, tidak kisah bila dia masuk. Jadi itu kena faham tu, kan? Bukan tunggu tarikh dia join. Aku join 20 hari bulan. Aku join 20 hari bulan, jadi aku maintain 20 hari bulan lah. Kan? Bukan begitu. That is not the rule. Bukan itu peraturan dia. Okay? Semua orang 1 hari bulan. Now, tarikh yang tuan-tuan join itu, ini menjadi tuan-tuan punya tarikh akhir. Tarikh akhir. Okay? Dia menjadi tarikh akhir tuan-tuan punya bayaran. Bukan tarikh permulaan, tarikh akhir. Kalau tarikh itu dah sampai dia punya tarikh dan tuan-tuan masih belum bayar, maka tuan-tuan dipanggil tidak aktif. Tuan-tuan menjadi tidak aktif. Okey, contoh. Tuan-tuan join pada 5 hari bulan. Januari contoh ataupun Disember. Tuan-tuan join 5 hari bulan Disember. So, tuan-tuan punya tarikh akhir ialah 5 hari bulan Januari. Tarikh akhir bayaran untuk Januari. Perlu bayar pada 1 hari bulan.
1 hari bulan dah perlu bayar dah. Tuan-tuan ada masa 5 hari saja. 1 hari bulan nak pilih 5 hari bulan kan 5 hari. Tuan-tuan ada 5 hari saja untuk tuan-tuan dipanggil tidak aktif. Kalau tuan-tuan tidak bayar selewatnya 5 hari bulan, bermakna tuan-tuan sudah tidak aktif. Okay. Siapa yang tidak aktif, tuan-tuan sponsor orang, tuan-tuan tidak ada bonus. Tak ada bonus. Sebab tuan-tuan bukan member dah. Tuan-tuan tidak aktif. Okay. So pastikan tengok tuan-tuan punya tarikh ni, jangan lewat daripada tarikh itu. Tapi paling senang lah tuan-tuan. Paling senang jadikan tuan-tuan punya amalan. Tu 1 hari bulan bayarlah. Dia perlu bayar juga bulan tu kan. Jadi paling elok 1 hari bulan bayar terus. Okay. Supaya tidak terlepas tarikh akhir ini. Kalau lepas tarikh akhir, tuan-tuan sudah tidak aktif. You become non-active member. Okay, jadi kalau tuan-tuan ada kawan di bawah tuan-tuan tu yang bayar, yang jadi ahli, tuan-tuan tidak dapat bonus sponsor. Tuan-tuan tidak dapat bonus fast start tu sebab tuan-tuan bukan member. Okay, jadi jadikan amalan supaya bayar pada 1 hari bulan. Jangan tunggu 1 hari bulan bayar terus, ataupun lebih bagus bayar advance. Bayar untuk bulan 2 dah kan. Sekarang masih Januari, tapi dah bayar untuk bulan Februari. Boleh. Kita boleh bayar advance menggunakan credit wallet lah. Guna credit wallet. Kita boleh bayar. Macam tu. Yang terlebih bagus tuan-tuan bayar 1 tahun. Terus bayar setahun. Jadi tidak akan termiss lah. Kan? Tidak akan termiss. Sebab dah bayar setahun kan. Okay? Jadi tidak ada peluang yang mana tuan-tuan punya bonus hangus. Kan? Kalau tidak aktif, bonus hangus lah. Okay? Itu satu hal. Kedua, tuan-tuan punya metrik boleh hilang. Okay, jadi ini saya pun nak ingatkan ni sebab ramai masih belum bayar lagi ni. Dah berapa hari bulan ni? Dah 12 hari bulan. Sepatutnya bayar pada 1 hari bulan. Dah 12 hari bulan, dah 12 hari lewat. Okay, dah 12 hari lewat tu. You're supposed to pay on the first day. 1 January. Kan? Hari tahun baru tu. Sepatutnya dah bayar kan. Dah 12 hari lewat dah ni tuan-tuan. Okay. Some of you already tidak aktif dah. Okay. Ramai yang tak aktif dah. Sebab dia punya tarikh mungkin 4 hari bulan ke, 3 hari bulan ke, 7 hari bulan ke, tarikh akhir dia. Dah lepas dah. Sekarang dah 12 dah. So you become tidak aktif. Okay. Bahayanya kalau ada bonus, tuan-tuan tak dapat bonus. Okay, so buat bayaran besok kan, atau lepas meeting ni bayarlah, buat bayaran cepat. Okay, jangan lewat-lewatkan bayaran tu. Bukan mahal pun, RM50 je, RM50 ataupun RM53 kalau guna kripto RM53. Sebab itu komitmen kita. Everybody must commit to pay the monthly. Semara tuan-tuan aktif tak aktif kena bayar tuan-tuan. Sebab apa kalau tak aktif pun tuan-tuan nak harapkan matrix, you have to pay. Supaya matrix itu tidak hilang. Ya, supaya matrix tidak hilang. Okay. Ya itulah. Okay, next kita nak cerita bab menulis buku. Menulis buku kehidupan.
Buku kehidupan ni kalau kita dalam bahasa Inggerisnya life book. Life book. Buku kehidupan. Life book kan live book lah. Tapi sesuainya life book. Okay. Daripada tuan-tuan biasa tulis Facebook kan. Tulis di Facebook kan. Facebook tu Facebook kan. So kita kena buat satu lagi book iaitu live book. Kan, Facebook tu satu hal. Jadi live book ini kita kena adakan lah, kena create lah, kena wujudkan lah buku kehidupan ni. So apa yang kita nak masukkan dalam buku kehidupan kita ni ialah kita punya kisah. Kisah apa? Kisah kehidupan lah. Namanya buku kehidupan. Buku kehidupan tu kisah kehidupan lah. Jadi kisah kehidupan siapa? Awak lah. Kan? Awak punya lah. Masing-masing punya lah. Masing-masing punya kisah kehidupan yang kita nak relate, yang kita nak kaitkan dengan live good. Okay. Kisah kehidupan kita yang ada kaitan dengan live good. Kan? Jangan tulis kisah tuan-tuan bergaduh dengan bini. Jangan tulis kisah tu kan. Hari-hari bergaduh dengan bini kan. Okay. So kisah kehidupan tuan-tuan yang ada kaitan dengan live good. Suka duka. Kisah tu kena ada suka duka kan. Up and down. Okay. Dia mesti yang menyentuh perasaan lah. Kisah-kisah yang menyentuh perasaan. Perasaan siapa? Perasaan diri sendiri, perasaan orang yang membaca kisah tuan-tuan itu. So your life book is not only for you. Okay. Buku kehidupan ni bukan untuk tuan-tuan saja. Ya untuk tuan-tuan lah, tapi bukan untuk tuan-tuan saja. Kisah ini untuk dikongsikan terutamanya kepada your family, your spouse, your children, kan? Keluarga tuan-tuan itu. Satu masa nanti tuan-tuan meninggal dunia, semua orang meninggal dunia. Everybody must die. Everybody must die. Some way, sometime in the future. Jadi kalau tuan-tuan menulis life book ini bermakna adalah tuan-tuan punya peninggalan. Peninggalan untuk yang dipanggil your life story will become your legacy. Satu hari bila tuan-tuan dah tak ada lah di dunia ni kan. Gone dah. Jadi yang tinggal ialah your legacy. Your legacy boleh dibentukkan dalam satu buku yang dipanggil life book, yang dipanggil buku kehidupan tu. Jadi semasa tuan-tuan masih bernafas, masih bernyawa, it is good to write the book. Menulis buku itu. Jadi tuan-tuan punya family boleh baca lah kehidupan kau. Maybe your grandchildren, kan? Your spouse, your children, your grandchildren, your great. Berapa generasi punya keturunan in the future.
mungkin akan baca buku yang tuan-tuan tinggalkan itu. So it become your legacy to your dynasty. Kan? Itulah, kan? That's one of the reason lah. Okay, as a legacy for your keturunan. Now yang keduanya, buku itu boleh menjadi sumber inspirasi. Sumber inspiration. Inspirasi. Kepada ramai orang. Kan? Menjadi sumber inspirasi. Inspirasi kepada ramai orang. Kalaulah tuan-tuan mencapai pangkat diamond. Okay, dalam tuan-tuan menulis buku tu, 1 year, maybe 2 years down the line, tuan-tuan capai diamond itu, capai pangkat diamond tu, tuan-tuan dapat income more than 30,000 a month. Itu menjadi satu sumber inspirasi kepada ramai orang. Orang lain nak tahu tu macam mana engkau nak jadi diamond tu. Macam mana engkau capai diamond tu. Macam mana engkau dapat 30,000 setiap bulan tu. Ramai orang nak tahu tu. If you sell the book, kalau tuan-tuan jual buku tu, laku buku tu, laris tu, jadi top seller tu. Sebab orang nak tahu macam mana engkau buat kerja itu. Orang nak tahu macam mana engkau buat kerja dalam Live Good sampai engkau jadi diamond. People want to know your life story. Kan? Hari-hari engkau buat apa? Apa aktiviti engkau? Orang nak tahu. Because you become a successful person dah. Tuan-tuan adalah orang yang dah berjaya. Jadi orang nak tahu macam mana engkau capai kejayaan tu. So kalau tuan-tuan buat satu buku dan publish the book, you publish the book. Cari publisher. Aku dah simpan buku ni, aku dah create dah buku ni daripada awal, dah 2 tahun dah aku tulis buku ni, kan. Cari publisher, suruh publisher tu edit lah mana yang perlu untuk jadikan dia buku, hardcover book, dan boleh jual di pasaran. Dia akan jadi laku juga. Boleh jadi 1 million people buy your. Tuan-tuan jadi jutawan. Tuan-tuan jadi jutawan di Live Good. Jadi jutawan juga sebagai seorang penulis. Kan, kalau tuan-tuan untung satu buku tu RM5. RM5 untung satu buku, jualan buku tu lah. Ada 1 juta orang beli buku tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 5 juta tu. Okay. You become a multi-millionaire as a writer. Sebagai seorang penulis. Itulah dia tuan-tuan. Tuan-tuan menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Terutama orang yang macik-macik, kan? Macik-macik tak ada sekolah, tapi capai diamond, kan? Okay. Ada kawan-kawan kita sini sekolah tak tinggi pun. Okay.
Sekolah tak tinggi pun, kerja pun jawatan tak ada. Suri rumah ya. Tak ada jawatan. Tak ada. Tak sekolah, tak ada kerja pun. Tak pernah pergi kerja pun. Suri rumah aja. Okay. Umur dah 60 tahun. 60 lebih lah. Umur 60 lebih baru join, baru dapat live good ni. Baru join lah. Jadi 2 tahun buat bisnes. 2 tahun buat bisnes live good. Hari-hari tulis dalam buku. Hari-hari tulis dalam buku sejarah hidup aku dalam live good. Sejarah hidup aku dalam live good. Hari-hari tulis lah. Hari ini aku buat apa kan. Hari-hari tulis. Your biography. Itulah life book lah itu. Life book lah itu. Kan tulis, tuan tulis. Aku jumpa si Kasim hari ini. Kan aku jumpa di kedai kopi Mama. Oh dia bawa lah dia punya bini dia juga. Jadi aku cerita dengan dia, alhamdulillah hari ini close. Hari ini close. Dia join. Kan. That is your kisah hidup tu. Kan. Kisah hidup tu. Tulis tuan, tulis. Itu bab dalam bab activity. Babnya ialah the chapter. The title tajuk tu my life book in Live Good. That is the title. But dia ada chapter dia. Dalam buku kan dia ada chapter dia. Dia bab tu lah bab. Salah satu bab dia ialah activity. My activities. Kan? Tuan tulislah tu activity tu. Okay, tulis je. Nanti kalau nak publish buku tu nanti pandai-pandai dah editor tu dia akan edit kan. Make it summary ke apa. But provide the data. Provide the data. Data tu yang kita tulis. Every day kita tulis. Aktiviti harian kita tu. Suka dan duka. Cerita suka dan duka bukan suka saja, yang duka pun kena cerita. Hari ini aku pergi Batu Pahat, jumpa kawan aku, alamak dia tak join. Kan duka cerita. Contoh yang tu lah. So your life journey tuan-tuan. Setiap orang dalam Live Good ini dia berjalan, dia mengembara tuan-tuan. From your first day 1 until you become a diamond. Until you become a diamond or crown. Misalnya yang mana satu lah. Diamond kah, crown kah. This is a story. This is a life story ni. This is your life story. Kisah kehidupan tuan-tuan tu. From day 1 until you become a diamond, that is a life story. Okay. The life story itu orang nak tahu. Itu interesting sebab engkau dah berjaya dah. Kalau engkau tak berjaya tak interesting lah. Kalau engkau tak berjaya tak interesting lah. Nobody want to read your book. Kan? But once you become a diamond, itu tandanya tuan-tuan dah berjaya tu. Kan? So your book itu bernilai. Dia bernilai. Ada nilai. It's a big value dia. Okay? Jadi orang nak tahu tu. Itu kalau tuan-tuan nak jual buku tu akan jadi laris. But the most important ialah your life story ini penting untuk tuan-tuan punya team. Your team members. Your team members ialah tuan-tuan punya aset dalam business Live Good. Okay, semalam sebut dah cerita kan. Aset
dalam network marketing ialah your team members. Ahli-ahli dalam kumpulan kita tu, itulah kita punya aset. Semua ahli itu sangat-sangat bernilai untuk kita. Sebab mereka itu yang menjanakan income kita setiap minggu dan setiap bulan. Mereka lah, the team members. So when you have this book, buku itu tuan-tuan berikan kepada team members. Bila tuan-tuan dah jadi diamond lah. Geng, my team, ni buku saya ni. Ni buku saya dah publish dah. Kan? So, team members ambil buku ni. Saya jual harga balik modal je lah. Kalau team members jangan ambil untung tuan-tuan. Kalau team members jangan ambil untung. Okay, jual dengan harga cost nak publish buku tu. Kan? Your price lah, your price sebagai author. Kan? Oh siap, tanda tangan lagi dah. Dah tanda tangan dah. Personal punya signature. Bagi kepada setiap ahli-ahli dalam grup. Bukan bagi. Jual kepada mereka dengan harga cost. Okay? Jangan ambil untung. Jadi mereka itu akan membaca buku tuan-tuan. Your team members yang baru join itu. Kan? Mereka akan baca. So di dalam buku itu ada tuan-tuan punya action ataupun aktiviti lah. Okay, tuan-tuan punya aktiviti ataupun tindakan. Okay, ada tindakan yang hasilnya bagus. Buat kerja ni dapat hasil ni. Hasilnya bagus. Ada aktiviti yang kita buat ataupun tindakan yang kita buat hasilnya tak bagus. Buang duit je. Kan? Buang duit je. Contoh saja tuan. Tapi ini boleh jadi betul, boleh jadi betul. Contoh je. Aku print flyers. Ni flyers aku print. Kan? Aku hambur flyers ni di kapak tu kan. Di kapak tu. Kena pula aku. Aku kena marah. Kena marah kerana hambus di kapak tu. Kan? Rupa-rupanya tak boleh. Melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Contohlah macam tu. Okay? Jadi tindakan itu menjadi satu pelajaran kepada tuan-tuan punya tim. Sebab tuan-tuan dah buat kerja tu dan itu pengalaman tuan-tuan. Pengalaman itu tak elok, tak berjaya, tak bagus buat. Okay? Jadi tuan-tuan punya tim tu dia dah tahu dah, benda ni tak bagus buat ni. Jadi aku tak buat lah. Contoh macam tu lah tuan. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang kita buat yang tidak mendatangkan hasil itu kita tulis dalam buku kita tu. Mesti tulis. Sebab tu saya kata yang suka dan duka kan. Yang berjaya dengan yang tidak berjaya tuan-tuan mesti tulis sebagai pelajaran kepada tuan-tuan punya tim. Okay? Jadi mereka ambil pelajaran. The failure, kegagalan yang kita buat tu menjadi mereka punya panduan supaya mereka tidak buat benda yang sama. So dia tidak wasting dia punya masa, dia tidak wasting dia punya duit, kan? Buat kerja yang tidak berfaedah. Yang engkau dah buat. Kan? Engkau dah buat. Engkau lah jadi kambing hitam tu.
Kau jadi kambing hitam lah kan. Okay. So we learn from our mistakes and your team learn from your mistakes. So itulah pentingnya menulis buku. Itulah pentingnya menulis live book untuk your team. Your team members yang baru join ataupun yang sudah join. So they can shortcut. Mereka boleh berjalan lebih pantas kerana mereka tahu di mana lubang-lubang tu. Dia tahu dah di mana lubang-lubang dalam perjalanan kita nak sampai diamond ni. Kita dah jalan dulu kan. Kita dah sampai dulu. Aku dah diamond dah. Jadi dalam buku ni engkau tengok baca buku ni, ada saya beritahu di mana lubang-lubang tu. Okay, jangan termasuk dalam lubang tu kan. Because this is your experience. Your experience tu. Okay, itu yang mahal tu. Pengalaman kita bila kita dah berjaya dan kita ajar orang lain. Kita bagi tahu dia, ini jangan buat, ini jangan buat, ini jangan buat. Aku dah buat. Benda tu tak berhasil. Jadi tak payah kau buat lah. Itu maksud dia lubang-lubang. Lubang-lubang dalam jalan raya tu. Okay, jangan lalu kat situ. Elakkan aktiviti-aktiviti yang aku dah buat memang tak boleh lah. Tak bagus. And then you tell aktiviti yang berjaya. Oh, aku buat ni bagus lah. Aku dapat sponsor ramai orang. Aku guna cara ni. Aku guna ayat-ayat ni. Ayat-ayat ni berkesan lah. Itu benda yang orang nak tahu. Because you have done it. Engkau dah buat benda tu dan berjaya kan. Jadi orang nak tahu apa benda yang efektif. Okay, of course lah tuan-tuan Setiap orang itu dia berbeza background. Okay, the effectiveness itu tidak sama lah. Effectiveness itu tidak sama kan. But tetapi tuan, at least mereka boleh tiru cara itu. Kalau tak 90%, mereka dapat 70% pun okey lah dengan cara itu. So Sifu sangat galakkan tuan-tuan, starting today, starting tomorrow, bermula esok, tuan-tuan semua tulis buku. Okay, ini kerja rumah tuan-tuan. Everybody in my team, dalam tim aku lah. Semua orang kena create besok. Bermulalah tuan tulis buku. Semua orang tulis buku. Okey, Sifu, ini buku macam mana ni? Buku ni macam mana ni? Buku yang betul-betul buku kah? Atau dalam komputer? Buku ni betul-betul dalam fizikal buku kah? Kan buku kosong kami tulis, kan buku kosong. Buku yang kosong isinya. Kami tulis atau adakah buku tu dalam komputer? Kami guna Microsoft Word kah? Kami guna Word Perfect kah? Word Perfect WPS. Kami guna Apple Works kah? Semua ini dalam kategori apa tu? Word processor. Word processor maksudnya apa? Software yang kita boleh guna untuk menulis dokumen. Software yang kita boleh guna untuk menulis dokumen dalam komputer. Now, the best way is this one. Guna word processor. Sebab dia lebih
lebih kemas dan lebih teratur lah, tuan-tuan. Kalau kita guna word processor. Tulis buku atas batu. Itu lagu Sudirman. Lagu Sudirman tulis buku atas batu. Now, tulis buku guna word processor. Guna Microsoft Word, biasanya orang guna Microsoft Word lah. Okay. Sebab guna Windows tu dia ada Microsoft Office. Microsoft Office salah satu dia punya software ialah Microsoft Word. Jadi Sifu suggest guna Microsoft Word. Tapi kalau orang yang guna Apple, sistem Apple, of course Apple punya software. Tidak kisah asalkan dia dalam kategori word processor. Tak kisah apa pun. WPS ke. Ikut tuan-tuan punya kemahiran. Selalu buat dokumen, buat tulis surat apa? Pakai apa? Aku pakai typewriter. Typewriter mana ada lagi sekarang, tuan. Semua guna word processor kan. Ini yang terbagus. Tapi kalau tuan-tuan, aku tak pandai lah Sifu, aku tak komputer mana aku pandai. Kan aku ni jenis orang lama. Aku mana pandai tulis komputer tu kan. Aku ni buta IT kan, mana pandai. Kalau buta IT tuan-tuan besok pergi belajar. pergi cari kedai komputer yang ada ajar macam mana guna komputer. Kan? Tak apa tuan-tuan umur 60 tahun ke 70 tahun ke, beritahu aja aku nak belajar guna word processor. Tolong ajar aku. Bayarlah tuan-tuan, dia ada kursus dia tu. Kursus belajar guna Microsoft Word. Beritahu aku nak belajar Microsoft Word. Sifu Gani semalam beritahu aku supaya belajar Microsoft Word. Okay. So aku datang nak belajar ni, berapa kena bayar? Berapa lama nak pandai ni kan? Belajarlah tuan. Sebab ini ilmu yang penting. Ilmu yang penting tuan-tuan belajar menggunakan Microsoft Word itu. Nak tulis surat ke, nak buat dokumen ke, semua guna tu. Okay. Now, kalau itu pun tuan-tuan tak mampu nak buat, nak belajar pun tak mampu nak buat. Jadi tuan-tuan cari buku kosong. Cari buku yang kosong. Kalau bagusnya cari yang cantik lah tuan-tuan. Cari buku yang cover dia tu cantik lah. Cari buku yang kosong, yang cantik, dia punya cover kan. Jadikan dia tuan-tuan punya buku untuk menulis tuan-tuan punya buku live book. Bagi orang yang tak pandai komputer, tak nak belajar komputer, setidak-tidaknya tuan-tuan cari buku lah. Buku tu biar cantik, covernya besar, saiznya, dan tulislah buku itu. Your story. Everybody mesti buat benda tu. Yang paling bagus ibu kata tadi, guna komputer. Sebab komputer tuan-tuan kita boleh share kan. Kan? Dia sebab, Romeo, bagi aku kau punya live book, bagi aku tengok. Contoh kan. Aku nak tengok apa yang kau tulis. Kan senang kalau tuan-tuan tulis dalam. Kalau tuan-tuan tulis dalam komputer kan senang. Tuan-tuan pas je yang Microsoft Word dokumen tu kan. Sifu, saya WhatsApp. Tapi Sifu jangan gelap pula kan. Right, so itu menjadi inspirasi kepada kawan-kawan kita. Kalau kita nanti setiap orang ada buku dia. Satu masa nanti kita akan bincangkan buku-buku itu. Kita akan bincangkan buku-buku itu kan.
Oh, minggu ni kita tengok buku si Romeo. Minggu depan kita tengok buku si Zulsyafar. Contoh kan. Kita nak tengok buku Zulsyafar punya buku pula kan. So that become interesting. Okay. Minggu satu lagi kita tengok si Saila punya buku pula kan. Jadi setiap minggu ada buku-buku lain kan, buku-buku orang lain lah. Minggu satu lagi si Pangeran Yaakob punya buku pula kita tengok. Kita tengok along the way. Maksudnya bukan kita tengok selepas dia jadi diamond. Along the way, dalam perjalanan dia tu kita baca buku dia kan. Kan? Kita baca buku dia. Dalam 2 tahun kita akan tengok dia punya buku tu. Sampailah dia jadi diamond kan. Kita dah follow dia punya story kan. Kita dah follow story dia. Kita dah tahu dah. Sebab kita every week kita tengok orang punya buku, cerita buku dia kan. Tuan-tuan akan dapat banyak pelajaran apabila tuan-tuan membaca buku-buku life story of other people. Kita akan tahu banyak perkara. Mana loophole. Mana loophole yang tuan-tuan jangan pejak tu. Jangan buat tu. Kan? Mana jalan yang bagus kita ikut. You will learn from each other. Okay? Itu salah satu cara untuk kita as a team. Kita grow as a team. We learn from each other. From each other's stories. Rakan-rakan kita punya story. Okay? Tapi jangan cerita terlalu personal pula dalam tuan-tuan punya buku tu kan. Yang related to business. Yang related to our Live Good business. Okay, jangan cerita everything yang personal. Okay? So bermula besok everybody must write dia punya buku. Aku tak pandai menulis ibu, macam mana? Tak pandai menulis. Aduh, tak pandai menulis macam mana tu? Kan? Kalau tak pandai menulis, tuan-tuan cari tuan-tuan punya kawan yang pandai tulis. Tuan-tuan punya anak kau, kan? Tuan-tuan cakap, anak tulis. Okay, jadi tidak ada alasan. Semua mesti ada buku. Walaupun tak pandai menulis, orang lain tolong tulis. Tuan-tuan cakap, orang lain tulis. You must have a book. Okay, no excuses. Tidak ada alasan. Semua mesti ada buku. Okay. So, jadi apa aku nak tulis dalam buku? Buku tu nak tulis apa dalam tu? Anything lah tuan-tuan yang berkaitan dengan tuan-tuan punya sejarah hidup lah. Tapi mesti ada kaitan dengan Live Good. Dia punya bab-bab tu. Bab 1, bab 2. Tuan-tuan, buku kan mesti ada bab and so on. Buku mesti ada bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Kan? Jadi bab 1 ni apa? Ini contoh. Okay? Tidak semestinya tuan-tuan ikut. Tidak semestinya tuan-tuan ikut. Tapi ini contoh lah. Contoh. Bab 1 dalam buku tuan-tuan tu ialah tentang aku. Tentang aku. Contohlah tentang aku. About myself. Dalam bahasa orang putih, about myself. Tentang diri aku. Tentang diri aku. Jadi dalam bab tu tuan-tuan cerita pasal tuan-tuan punya background. Nama aku Halimah binti Kasim. Aku tinggal di Ceras. Aku dah bersuami dah, anak dah 10. Kan? Anak dah 10 dah. Okay? Aku sekolah darjah 6 je. Sekarang aku sekarang ni suri rumah pun tak pernah kerja. Macam itulah. Tentang diri engkau. Bab 1 is about yourself. Your background.
tuan-tuan punya background. Itu boleh jadi bab 1. Boleh jadi bab 1, tuan-tuan suka hatilah. Ini contoh ya. Bab 2. Bab 2 tu contoh ialah goals, matlamat. Matlamat aku contoh ya tuan-tuan matlamat hidup. Matlamat hidup visi. Visi bahasa Malaysia visi juga kan. Visi dan misi. Visi dan misi hidup aku. Ini tak payah. Matlamat, visi dan misi hidup. Macam tu. Hidup aku lah. Itu jadi bab nombor 2. Contoh saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tukar-tukar. Tak kisahlah. Ini contoh saja. Tentang diri aku pertama, kedua, matlamat, visi dan misi hidup aku. Bab ketiga, contoh permulaan. Permulaan aku buat bisnes live good. Ceritalah. Tuan-tuan cerita macam mana engkau boleh buat bisnes live good ni, kan? Hari tu adalah kawan aku daripada Melaka datang rumah aku, dia cerita pasal live good. Contohnya tu. Namanya Sipolan. Mula-mula aku tak minat pun dia kata tu kan. Tapi oleh kerana dia bersungguh-sungguh pujuk aku buat benda ni kan. Jadi aku pun buatlah. Okey. Ceritalah macam mana tu, kan? How you become a live good entrepreneur, kan? Macam mana boleh buat benda tu, kan? Boleh buat business live good tu. Ceritalah satu bab ni. Ini bab yang tuan-tuan kena cerita. Okey, contoh bab nombor 3. Bab nombor 4 apa? Contoh bab nombor 4 ialah perancangan. Perancangan aku nak capai pangkat diamond. Itu bab nombor 4. Contoh bab nombor 4. Jadi tuan-tuan ceritalah macam mana perancangan tuan-tuan tu. Your planning. Berapa lama nak capai diamond tu kan? Apa aktiviti yang tuan-tuan nak buat tu, nak capai diamond tu kan? Your perancangan, your planning. Kan? Bab nombor 5 apa? Bab nombor 5 aktiviti lah. Aktiviti live good aku. Aktiviti live good aku. Macam tu lah, lebih kurang lah. Aktiviti live good aku. Itu bab nombor 5. Bab nombor 6. Bab nombor 6 apa? Bab nombor 6 ini contoh saja. Hari aku mencapai pangkat diamond. Hari aku mencapai pangkat diamond. Jadi tuan-tuan cerita tu. Cerita kisah hidup tuan-tuan tu bila tuan-tuan capai pangkat diamond tu. Jadi bab ni tuan-tuan kena isi bila tuan-tuan capai diamond. Selagi tuan-tuan belum capai diamond, jangan isi bab 6 tu. Bab 6 tu cerita bila kita dah capai pangkat diamond. Barulah tuan-tuan tulis bab nombor 6 tu. Jadi hari ini, contohnya hari ini tanggal bla bla bla. Hari ini alhamdulillah aku dah capai diamond dah. Aku dah setahun setengah aku buat bisnes ni. Kan? Alhamdulillah aku dah capai diamond dah. Seronoknya aku. Tulislah kan perasaan tu. Seronoknya aku. Hari ini aku capai diamond. Tulislah bla 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 bla.
sempena meraihkan aku capai diamond, aku bawa lah anak bini aku pergi cuti. Cuti kat mana? Langkawi. Cuti ke Bali, kan? Cerita bab tu. Bab tuan-tuan mencapai diamond. Apa yang tuan-tuan lakukan bila tuan-tuan dah capai diamond itu? Itu bab nombor 6. Bab nombor 7. Contohnya ialah kehidupan. Kehidupan aku setelah mencapai diamond. Ataupun perubahan, contohlah perubahan kehidupan aku setelah aku mencapai diamond. Itu bab nombor 7. Bab nombor 6 ni cerita bila tuan-tuan jadi diamond tu. Hari-hari tuan-tuan jadi diamond. Yang bab 7 ni hari-hari selepas tu. Hari-hari selepas tuan-tuan sudah bergelar diamond. Pangkat diamond tuan-tuan lebih mahal daripada pangkat datuk. Mahal tu diamond tu. Lebih mahal daripada pangkat datuk kah, datin kah, datin sri kah, datuk apakah. Kan, lebih mahal pangkat diamond tu. Jadi hari-hari. Bab 7 ni cerita hari-hari yang aku lalui setelah aku bergelar. Aku bergelar diamond. Tulislah tuan-tuan punya sejarah hidup. Wah, aku pergi Florida. Kan, hari ini aku pergi Florida, aku nak kapal terbang ni. Aku pergi Florida. Aku ada duit. Nak bayar tiket apa semua, aku ada duit. Kan. Bonus aku banyak dah. Diamond bonus banyak. Kan. Aku ajaklah anak bini aku pergi sekali. Kan. Hari ini aku pergi ke Disneyland. Kan di Florida tu ada Disneyland. Kami anak beranak pergi Disneyland hari ini. Tulis dalam bab 7 ni. Wah, hari ini aku pergi ke pejabat, ke warehouse. Ke warehouse Live Good di Florida tu. Jumpalah si Ben Sklinski tu, CEO. Jumpa CEO, aku jumpa si apa nama? Semua direktor lah. Aku jumpa semua direktor lah. Kan? Ni gambar aku dengan mereka. Kan? Ambil gambar dengan directors. Ryan, Lisa, kan? Noder Kazan. Semua ambil gambar. 4 orang director. With my family. Kan? Tulis dalam buku ni tuan-tuan. Ambil gambar, masukkan dalam tuan-tuan punya buku. Gambar tu masukkan dalam buku. Sebab tu saya kata, bagus guna komputer. Kan, digital kan. Kalau tidak, tuan-tuan guna buku yang hardcover, ambil gambar, print, kena tampal lah kat dalam buku tu kan. Kan, tak cantik lah tuan-tuan kan. So, bagus buat secara digital. So itu bab 7. Tuan-tuan punya kehidupan selepas tuan-tuan jadi diamond. Ada lagi bab lain tak? Contoh bab 8. Sebab dia boleh sampai crown kan. Satu masa nanti tuan-tuan akan sampai crown. Cerita sejarah kehidupan aku mencapai crown. Tulislah. Dah diamond. The next target aku ialah crown. So tulis apa perancangan aku nak capai crown. Boleh juga jadikan tajuk tu. Apa tu bab tu. So antara bab lagi ialah tuan-tuan tulis pasal bantuan aku. Bantuan aku pada masyarakat. Tuan-tuan jadi filantropis. Filantropis itu orang yang berkhidmat kepada masyarakat. Tulislah
Kerana aku dah ada banyak duit daripada diamond, daripada crown ni, aku banyak dapat komisen, aku bantu pusat-pusat tahfiz, aku bantu masjid, aku bantu orang miskin, aku bantu anak yatim piatu, aku bagi makan mereka. Tulis, tuan-tuan, sebab ini menjadi inspirasi kepada pembaca. Kan? Bukan nak takabur, tidak. Bila kita tulis ni, kita nak jadikan dia contoh kepada orang lain, supaya orang lain juga buat kerja ini. Kerja membantu masyarakat. Okay? Give back to society. Give back to society. Derma sana, derma sini kan. Bantu ibu-ibu tunggal kan. Suka hati Okay? Itu salah satu bab. Give back to charity. Tajuk dia maybe give back to charity. Okay? Jadi suka hatilah tuan-tuan nak susun bab dia macam mana. Apa tajuk-tajuk dia. Bebas. Okay? Bebas. Ini contoh saja. Yang sebut-sebut ni contoh. Okay? Bebas. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Suka hati lah. Tuan-tuan punya buku. Your book. Buku tuan-tuan. Okay? Macam tu. Okay, jadi semua orang besok buat buku masing-masing secara digital ataupun secara fizikal, suka hatilah. Sebaiknya secara digital. Gunakan software Microsoft Word. Okay, sediakan buku tu. Satu hari nanti si Bu akan minta. Kan, satu hari itu si Bu akan minta. Okay, buku Siano. Okay, si Bu nak tengok buku kau macam mana? Apa matlamat hidup engkau? Apa engkau punya goals? Okay, apa engkau punya mission? Misi hidup engkau apa? Apa visi hidup engkau? Kan? Bukan syarikat saja ada vision and mission. Kan biasanya vision mission ni syarikat lah kan. Manusia pun ada vision mission. Ada. Manusia personal pun perlu ada vision dan mission, visi dan misi. Visi dan misi hidup aku. Kan? Apa dia? Tulislah tuan-tuan. Dalam tuan-tuan punya life book. Tulis dalam life book tuan-tuan itu. Aku nak bantu misi hidup aku nak wujudkan yayasan. Yayasan atas nama aku. Kan? Yayasan Sifugani contohnya itulah kan. Yayasan Hamidah Karim. Yayasan Hamidah Karim. Aku nak wujudkan yayasan tu. Yayasan tu nak bantu masyarakat tu. Itulah aku punya vision. Visi aku tu lah. Whatever you wanna write kan, in your book. Okay, yang pentingnya buku tuan-tuan tu biarlah ada kaitan dengan business live good kita itu. Okay. Not too personal. Jangan personal sangat tuan-tuan. Sebab kita nak orang baca buku kita. Buku kita tu bukan secret. Buku kita tu bukan buku rahsia, bukan. Dia buku yang kita nak orang lain baca. Okay. Untuk orang lain dapat inspirasi daripada buku kita itu. Itulah dia tuan-tuan. So jangan cerita personal punya life story. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak tulis buku yang hardcover macam ni. Cari buku macam ni kan. Baru cantik lah kan. Okay. Kesana kemari bawa buku tu Apa benda kau bawa tu? Ini buku life story aku ni. Jadi aku tulis, dapat inspirasi aku tulis lah. Hari-hari aku tulis. Hari-hari aku tulis dalam buku aku ni. Lepas tu aku tulis dalam Microsoft Word pula. Aku transfer buku ni dalam Microsoft Word pula. Baguslah, tentu ada dua. Satu buku fizikal, satu yang dalam Microsoft Word.
Buku ni sebenarnya adalah live book ni tuan. Yang saya tunjuk ini adalah satu buku yang dipanggil live book, dan ini dia ada program dia berbayar ni tuan. Ribuan ringgit ni, beribu ringgit tuan kena bayar untuk ikut dia punya program. Nama programnya itu live book. Okay, so itu sistematik punya buku, dan dia juga ada online. Dia ada physical book, dia juga ada online book. Okay, ini gambar yang saya tunjuk ni gambar betul-betul memang ada buku ni. Tapi saya tidak cerita buku ini. Yang saya cerita ini adalah kita punya live book, okay? Bukan dia punya. Ini ada dia punya program dia. Boleh guna tuan-tuan dia punya cara ni, boleh guna untuk live good, boleh. Tapi tuan-tuan kena ikut dia punya program tu, kena bayar lah ribuan ringgit tu. Okay, so menulis buku live book live good, tuan-tuan boleh guna Microsoft Word, WPS, Apple Works, OpenOffice Writer dan sebagainya. Ini dipanggil software processor, word processor. Okay, jadi tulis apa saja yang penting dalam kehidupan anda, asalkan dia ada kaitan dengan live good. Okay, contoh nama-nama bab tentang diri saya, matlamat, visi, misi pribadi saya, permulaan saya dalam perniagaan live good, rancangan saya dalam mencapai pangkat berlian dalam live good, suka dan duka saya dalam aktiviti mencapai pangkat berlian. Hari saya mencapai pangkat berlian, perubahan kehidupan saya selepas mencapai pangkat berlian, bantuan saya pada masyarakat. So ini contoh-contoh bab, nama-nama bab. Okay. Jadi manfaat memiliki live book live good, anda menyimpan rekod kehidupan anda untuk panduan orang lain sebagai pelajaran untuk kejayaan mereka. Pengalaman anda adalah sesuatu yang berharga untuk orang lain. Mereka boleh menghindarkan tindakan-tindakan yang menghasilkan kegagalan yang anda telah lalui. Okay? Dan meniru kerja anda yang menghasilkan kejayaan sahaja. Ini sangat penting untuk tim anda yang baru join bisnes live good di bawah anda. Yang kedua, anda boleh publish buku anda itu dan dijual di pasaran buku. Tuan-tuan boleh jadi jutawan. Kan? 3, ada buat pahala juga tuan-tuan. Okay? 3, sebagai tinggalan legasi anda untuk keluarga dan keturunan anda itu bila anda sudah meninggal dunia. That's it. Okay. Keempat, untuk Sifu tengok. Yang keempat. Manfaat keempat untuk Sifu tengok tuan-tuan punya live book supaya Sifu boleh komen, kan? Sifu boleh komen untuk improvement, ya, sepanjang tuan-tuan berjalan mengharungi, menyelusuri, kan, perjalanan tuan-tuan dalam live good sehingga tuan-tuan mencapai diamond. Okay, so mentor need to see your live book. Your mentor need to see your live book supaya dia boleh menilai apa yang tuan-tuan tulis, perancangan, tentunya perancangan tuan-tuan. Siapa nak tengok perancangan tuan-tuan tu. Okay, macam mana tuan-tuan nak capai diamond. Siapa nak tengok dalam buku tu. Your planning. Itu penting. Siapa nak tengok tu. That's why you need to write the book. Okay, are you serious? Siapa boleh nilai. Kalau orang daripada buku tu kita boleh nilai orang ni serius tak nak capai pangkat diamond. Daripada apa yang dia tulis dalam buku tu kita boleh nilai. This guy serious or not? Okay. Kita tengok aktiviti dia, perancangan aktiviti dia apa. And then dia punya aktiviti yang dia buat tu apa. The real activity yang dia buat tu.
Jangan main-main tuan, ini serius nih. Buku ni serius. Everybody must do. Semua orang mesti buat buku ni. Kalau yang tak buat tu tak serius lah. Siapa anggap siapa yang tidak ada buku dia, The Life Book of Live Good. The Life Book of Live Good, dia tak ada. Dia tak serius lah. This guy is not a serious person. Dalam bisnes ni dia tak serius itu. Okay, so 10.52 sampai sini saja, atau ada soalan-soalan nak tanya? Tuan-tuan boleh fikirkan apa bab-bab dia. Itu contoh tadi tuan, contoh saja tu. Tidak semestinya tuan-tuan ikut. Tuan-tuan buat bab-bab sendiri lah. Apa-apa bab. Tapi mesti berkaitan dengan live good lah. Mesti ada kaitan dengan live good. Jangan buat satu bab yang tak ada kaitan dengan live good. Macam tu. So create your story, make it interesting. Jadikan story itu interesting. Sebab orang baca buku tu, orang nak dipengaruhi kan, nak feel, nak rasa kan. Kena jadi interesting lah tuan. Aku tak pandai tulis tuan. Aku tak pandai tulis sifu. Carilah orang yang pandai menulis kan. Upah dia, upah. Engkau tulis untuk aku cakap engkau tulis kan. Engkau olah lah ayat-ayat tu bagi interesting. Tak apa, ataupun tunggu nanti sampai tuan-tuan jadi diamond, nanti tuan-tuan cari editor atau pengarang buku kan. Ini data-data aku dah tulis dah ni. Engkau cantikkan aku punya bahasa aku ni macam bercelaru je. Engkau tolong cantikkan bahasa dia. Jadi bahasa linguistik. Bombastik kan. Bahasa-bahasa bombastik. Boleh saja tuan-tuan. Tak ada masalah. So starting tomorrow, write the book. Keep the book updated every day. Hari-hari tulis. Nanti 6 bulan, setahun dah. Banyak dah aku tulis dah. So ada soalan? Anybody? Terima kasih, tidak. Sudah? Sudah bersedia untuk menulis buku? Sudah sedia menulis buku. Jadi kita pasang lagu DJ Dave. Pasang lagu DJ Dave.